Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tentang laporan projek kami mengenai pengurusan dan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan tentang laporan projek yang telah kami lakukan mengenai pengurusan makmal dan bengkel. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Ahmad Aizat Arif, saya sendiri Amira Azizah, Fatin Hazikah dan Nuha Nazihah. Okay, untuk pengenalan, pengurusan bengkel dan makmal di universiti merupakan aspek penting dalam menyokong aktiviti akademik dan penyelidikan. Untuk memastikan kemudahan ini berfungsi dengan baik, kualiti pengurusan yang cekap dan penyelenggaraan yang baik perlu diutamakan. Selain itu, faktor-faktor seperti ketersediaan peralatan yang mencukupi, keselamatan dan keselamatan juga harus diberi perhatian. Dengan memberi perhatian kepada pengurusan bengkel dan makmal, universiti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kecekapan, kualiti dan kepuasan pengguna yang berkaitan dengan kemudahan teknikal ini. Proses ini melibatkan pendekatan sistematik untuk menilai pengurusan yang melibatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana bengkel dan makmal diurus dan dikendalikan. Okay. Objektif bagi pemerhatian pengurusan bengkel dan makmal di universiti adalah untuk menilai kecekapan pengurusan dalam hal penyelarasan antara unit-unit yang terlibat, jadual yang efektif dan penggunaan sumber yang cekap. Selain itu, penyelenggaraan kemudahan juga dievaluasi untuk memeriksa tahap penyelenggaraan dan kebersihan bengkel serta makmal yang ada di universiti. Terakhir, kepuasan pengguna juga menjadi fokus untuk menilai pandangan pengguna mengenai pengurusan bengkel dan makmal lebih-lebih lagi terhadap pelajar. Okey, yang seterusnya kita akan lihat konsep dan strategi bagi bengkel, penyejuk bekuan dan penyamanan udara domestik dan komersial 1. Bengkel penyaman udara di sebuah institusi seperti universiti atau syarikat biasanya mempunyai keperluan dan kegunaan yang sedikit berbeza berbanding dengan bengkel penyaman udara komersial yang biasa. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penerangan bengkel penyamanan udara di sebuah institusi. Yang pertama, aspek keselamatan. Yang seterusnya, daripada segi penerangan kos khas, bengkel penyaman udara di institusi juga mungkin memerlukan penerangan khusus di zon khas seperti bilik ujian, bilik penyelia atau stor peralatan. Pencahayaan yang tepat juga perlu ada pada zon-zon tersebut untuk memastikan semua aktiviti yang dijalankan itu berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, pemantauan dan pengawasan. Institusi mungkin ingin mempertimbangkan pemasangan lampu pengawasan atau sistem pengawasan video untuk memantau kegiatan yang dilakukan di dalam bengkel. Ini boleh membantu dalam mengawasi keselamatan dan kemudahan yang dilakukan di dalam bengkel. Berdasarkan pemerhatian dan dokumen yang diperolehi dari pembantu jurutera bengkel, penyejuk bekuan dan penyaman udara domestik, ini merupakan maklumat yang diperolehi. Yang pertama adalah pelan rantai yang menunjukkan laluan kecemasan di dalam bengkel. Yang seterusnya, sistem papan tanda yang terdapat dalam bengkel iaitu sistem papan tanda keselamatan. Yang seterusnya, carta organisasi bengkel yang terdiri daripada dekan, timbalan dekan, pengurus makmal dan pembantu jurutera kanan. Ini merupakan sistem untuk melawan kebakaran yang terdapat pada bengkel penyaman udara. Yang seterusnya, jadual penyelenggaraan, jadual penggunaan bengkel. Okey, itu saja untuk bengkel penyaman udara. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada bengkel pendawaian elektrik. Keselamatan bengkel adalah aspek yang perlu menjadi fokus utama di dalam melakukan kerja-kerja amali ketika berada di dalam bengkel, termasuklah di bengkel pendawaian elektrik.
Ianya hendaklah dititik beratkan bukan sahaja ketika melakukan kerja-kerja amali, malah pada bila-bila masa saja ketika pengguna berada di dalam bengkel. Bengkel pendawai elektrik merupakan bengkel yang terdapat pelbagai peralatan yang digunakan dalam kerja pendawaian elektrik seperti penjana tenaga, fius, wayar dan sebagainya. Oleh itu, peraturan keselamatan di dalam bengkel pendawaian elektrik ini perlulah sentiasa diamalkan dari semasa ke semasa. Berikut adalah antara langkah-langkah keselamatan yang penting untuk diamalkan di bengkel pendawaian elektrik. Yang pertama, lantai tempat bekerja mestilah bersih daripada minyak atau air yang boleh menyebabkan pengguna bengkel tergelincir semasa mereka melakukan kerja amali. Yang kedua, peralatan yang digunakan mestilah berada dalam keadaan baik dan sempurna. Yang ketiga, sebelum sesuatu kerja yang melibatkan bekalan elektrik dilakukan, pengguna perlulah dapatkan bantuan pegawai yang bertugas terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan tersebut bahawa ia selamat digunakan ataupun tidak. Yang keempat adalah memastikan semua bekalan elektrik sudah dimatikan selepas atau semasa hendak meninggalkan bengkel. Ini adalah belan lantai yang terdapat di dalam bengkel pendawaian elektrik. Seterusnya adalah sistem papan tanda, iaitu ada papan tanda utama dan keselamatan. Seterusnya adalah carta organisasi bengkel yang terdiri daripada dekan, timbalan dekan, pengurus makmal dan juga penolong jurutera. Seterusnya adalah sistem melawan kebakaran yang terdapat di dalam bengkel pendawaian elektrik. Seterusnya adalah jadual penyelenggaraan bengkel, jadual penggunaan bengkel. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Okey, terima kasih kepada saudari Fatin Hazika. Seterusnya saya akan menerangkan tentang makmal fotografi dan repografi. Makmal fotografi dan repografi ini biasanya digunakan pakai oleh pelajar-pelajar multimedia untuk mengambil gambar dan mengedit gambar. Bilik ini adalah untuk mengajar pelajar teknik-teknik pengambilan pelajar dengan betul serta kegunaan pelajar untuk membuat syuting. Okey, makmal ini antara konsep dan strategi makmal fotografi melibatkan pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mengurus dan mengoptimalkan penggunaan ruang, peralatan dan sumber dalam makmal fotografi. Selain itu, pengendalian bahan kimia yang selamat. Jika makmal fotografi ia menggunakan proses-proses klasik yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang melibatkan yang adalah amat penting untuk mengekalkan keselamatan dan kesihatan pengguna. Dari segi penyelenggaraan peralatan, makmal fotografi ini ia memastikan kebersihan segala kebersihan diselenggara dengan baik dan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan dalam makmal fotografi ini termasuk mendapat peralatan yang berharga dari akses dan melindungi privasi data dan kerja fotografi. Seterusnya. Okey, ini adalah belah lantai di makmal fotografi. Ini adalah sistem kebakaran. Seterusnya ini adalah carta organisasi studio fotografi dan repografi terdiri daripada dekan, timbalan dekan, pengurus makmal dan penolong jurutera. Ini adalah sistem melawan kebakaran. Seterusnya ini adalah jadual penyelenggaraan bengkel. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Aizat untuk membentangkan tentang analisis SWOT. Okay, yang seterusnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT bengkel penyejuk berkuanda penyamanan udara domestik dan komersial 1. Kelebihan yang terdapat pada bengkel
penyejuk bekuan dan penyaman udara domestik satu ini ialah mempunyai kemudahan yang lengkap. Yang kedua, mempunyai piawaian keselamatan yang tinggi, dan yang seterusnya, prosedur penyelenggaraan yang teratur. Bagi kelemahan pula, ia mempunyai teknologi yang lama, kekurangan sumber mentah dan bilangan alat pemadam kebakaran yang agak terhad. Bagi peluang pula, ini merupakan peluang bagi penglibatan pelajar dan kerjasama dengan pihak luar. Ancaman bagi bengkel penyejuk bekuan dan penyaman udara ialah pemotongan belanjawan yang mungkin berlaku. Yang kedua, bahaya keselamatan, dan yang ketiga, pematuhan undang-undang. Yang seterusnya saya serahkan kepada Saya Fatin. akan pergi menerangkan mengenai analisis SWOT bengkel pendawaian elektrik. Kelebihan yang terdapat di bengkel pendawaian elektrik adalah infrastruktur rangkaian dan juga sumber pelajar. Untuk kelemahan bagi bengkel pendawaian elektrik adalah kekangan sumber, persaingan dan juga bilangan alat pemadam kebakaran yang terhad. Seterusnya, peluang yang terdapat di bengkel pendawaian elektrik adalah permintaan yang semakin meningkat, kerjasama dengan program akademik, dan yang terakhir adalah ancaman, iaitu perubahan kawal selia dan juga perubahan teknologi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis SWOT makmal fotografi dan repografi. Untuk kelebihan, susun atom makmal yang sistematik, aspek keselamatan yang tinggi, tempat penyimpanan kabinet yang banyak. Terusnya, kelemahan makmal fotografi adalah spesifikasi komputer ketinggalan zaman, tempat penyimpanan tidak digunakan dengan baik. Seterusnya, saya pergi kepada peluang melibatkan pelibatan pelajar dan kerjasama dengan pihak luar. Seterusnya, untuk ancaman, kerosakan peralatan atau kecurian dengan bahaya keselamatan. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang peningkatan kualiti yang berterusan, iaitu CQI. Untuk bengkel penyejuk bekuan dan penyamanan udara domestik dan komersial 1, menurut Encik Khairul Fahmi bin Ali, iaitu penolong jurutera kanan bengkel penyejuk bekuan dan penyamanan udara, beliau mengatakan perlu dilakukan semula penyusunan yang sistematik dalam bengkel untuk menjadikan bengkel lebih luas dan selesa untuk digunakan. Sumber yang seterusnya ialah perlu meningkatkan juga penggunaan sumber elektrik seperti soket. Soket-soket yang rosak perlu diperbaiki dan perlu ditambah mengikut keperluan penggunaan. Seterusnya, pihak bengkel juga perlu menambah bilangan alat pemadam api yang mengikut klasifikasi yang sesuai untuk bengkel penyamanan udara. Ini untuk membantu apabila berlaku kebakaran atau kecemasan ketika berada di dalam bengkel. Nanti sampai itu juga, bengkel penyejuk bekuan dan penyamanan udara juga mempunyai kurangan sumber mentah untuk dijadikan sebagai bahan amali kepada pelajar. Oleh itu, pelajar perlu berjimat cermat untuk menggunakan sumber yang ada yang akan memberi kesan kekurangan latihan kepada pelajar. Oleh itu, tindakan yang perlu diambil adalah melakukan sesuatu semula bengkel, membekalkan tenaga soket elektrik yang lebih untuk membantu pelajar melakukan amali, dan seterusnya menambah alat pemadam api mengikut kesesuaian keluasan bengkel. Dan yang seterusnya perlu meningkatkan dana supaya dapat meningkatkan juga
keperluan tenaga mentah pada bengkel. Yang seterusnya adalah kita akan serahkan kepada rakan saya untuk menekan bengkel pendawaian elektrik. Okay, seterusnya saya akan menerangkan CQI berkenaan bengkel pendawaian elektrik. Menurut Encik Muhammad Shah Hafiz bin Masrul, iaitu penolong jurutera kanan bengkel pendawaian elektrik, beliau mengatakan masalah yang perlu diselesaikan adalah penggunaan bengkel perlulah dihadkan kepada bilangan pelajar supaya ruang yang ada untuk pelajar-pelajar melakukan kerja pendawaian atau amali lebih luas. Juga selesa untuk menyiapkan amali. Ruang pendawaian boleh ditambah bagi memudahkan pelajar untuk melakukan kerja amali secara individu dan tidak berkumpulan, sekaligus pelajar dapat memahirkan diri dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Seterusnya adalah jika ruang pendawaian dikongsi, ia juga mengambil kira terdapat 4 kohort berbeza yang menggunakan bengkel tersebut dalam satu semester. Oleh itu, pihak bengkel perlu menambah bilangan alat pemadam api dengan klasifikasi yang sesuai di bengkel kerana hanya terdapat satu saja alat pemadam api kebakaran yang disediakan di dalam bengkel. Akhir sekali, bengkel pendawaian elektrik ini merupakan bengkel yang baru saja dinaik taraf dan dibuka semula pada awal tahun 2023. Maka segala peralatan susun atur yang terdapat di bengkel ini masih dalam keadaan baik dan tidak perlu ditukar ganti atau diperbaharui dalam keadaan yang segera. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Seterusnya untuk CQI makmal fotografi dan repografi, menurut Encik Omar bin Motaji, penolong jurutera kanan makmal fotografi dan repografi, beliau menyatakan makmal fotografi itu mestilah dilengkapi dengan infrastruktur yang mencukupi, termasuk ruang yang mencukupi, pencahayaan yang baik dan peralatan fotografi yang moden. Ia perlu juga mengemas kini peralatan usang dan mengembangkan inventory peralatan yang boleh meningkatkan keupayaan makmal untuk menghasilkan kerja fotografi yang berkualiti. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa perlu menjalankan penilaian berkala terhadap kualiti, perkhidmatan dan prestasi makmal fotografi, kumpul maklum balas daripada pengguna perkhidmatan seperti pelajar dan kaki tangan, untuk menentukan kepuasan mereka dan mengenal pasti bidang yang memerlukan penambahbaikan. Dengan memberi perhatian kepada maklum balas yang diterima, makmal fotografi boleh membuat penambahbaikan. Seterusnya, universiti harus memperuntukkan sumber yang mencukupi untuk mengemas kini dan menaik taraf peralatan fotografi dan infrastruktur makmal. Ini termasuk memastikan ketersediaan kamera terkini, kanta berkualiti, peralatan pencahayaan yang berkualiti dan perisian pemrosesan imej yang terkini. Dengan melaksanakan langkah ini, institusi fotografi di universiti boleh terus meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sumbangan kepada pendidikan, penyelidikan dan dokumentasi visual dalam persekitaran akademik. Berdasarkan pemerhatian pengurusan bengkel dan makmal di universiti yang kami telah lakukan, beberapa kesimpulan dapat dikumpulkan. Pertama, struktur pengurusan bengkel dan makmal di universiti teratur dengan adanya sistem pengurusan yang jelas, jadual yang teratur dan penyelarasan yang efektif antara program yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahawa universiti memberikan perhatian serius terhadap pengurusan kemudahan teknikal bagi kepentingan pelajar UTHM. Kedua, ketersediaan peralatan di bengkel dan makmal telah diberi keutamaan dengan adanya peralatan moden, peralatan yang diperlukan dan sumber yang mencukupi. Hal ini menunjukkan bahawa universiti sedang berusaha untuk memastikan pelajar memiliki akses ke peralatan terkini dan relevan. Secara keseluruhan, pemerhatian ini telah mengindikasikan bahawa universiti telah mengambil langkah-langkah penting dalam pengelolaan bengkel dan makmal. Struktur yang teratur, ketersediaan peralatan yang memadai dan keprihatinan terhadap keselamatan menunjukkan komitmen universiti dalam menyediakan fasiliti teknikal yang baik dan aman untuk pengguna. Sekian saja daripada pembentangan laporan daripada kumpulan kami. Terima kasih.